Nampak gaya buaya tu memang dah buruk sangat. Memang tak ada orang gunakan lah. Dan abah pesan pada saya, Adik, nanti kalau ada dengar ke, ada nampak apa-apa ke, jangan ditegur tau. Diam je. Jangan tegur tau. Ni ingat ni abah pesan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadi diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, hari ni KS nak bawakan anda cerita berkenaan dengan cerita apa ya hari ni seronok kita nak bawa? Cerita hari ni kita nak cerita berkenaan dengan satu kawasan. Tempatnya dekat mana? Dekat kawasan Pasir Gudang, Johor Bahru. Pada kawan-kawan yang mengenal KSM yang duduk dekat Pasir Gudang tu. Assalamualaikum pada anda semua. Semoga anda semua sihat-sihat belaka lah. Okey. Marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, macam yang KSM katakan tadi, untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia Taman Saintek Pasir Gudang. Jadinya kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Saya Momo, berjantina lelaki, orang Pahang dan berumur 33 tahun. Walaupun saya ni lahir dan menetap dekat Pahang, tapi saya banyak gunakan logat Kedah. Saya lebih, orang kata selesa, dah terbiasa dah dengan logat Kedah ni. Okey, cukuplah pengenalan pasal diri saya, kata dia. Dan cerita ni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Pada Mei tahun 2017 macam tu. Pada petang Ahad yang agak sendu lah, kata dia. Terasa malas gila nak start kereta ni. Apatah lagi nak drive 3 ke 4 jam ni untuk balik ke Pasir Gudang, tempat saya dengan isteri saya ni merantau mencari rezeki. Saya dengan bini saya ni kedua-duanya asal orang Pahang, cuma daripada daerah yang berlainan. Dan kali ni, saya terpaksa tempuh perjalanan tu seorang-seorang memandangkan isteri saya ni tengah berpantang dekat rumah mak ayah dia waktu tu. Mood malas saya memang malah letih benar rasanya kan pada petang Ahad tu, campur pula dengan perasaan punyalah best duduk rumah mak ayah saya sendiri waktu ni, menjadi antara faktor-faktor penyebab kenapa saya bergerak balik ke Pasir Gudang ni lepas waktu Isyak. Pada awal perjalanan tu, orang kata tak adalah hadapi apa-apa masalah. Semua okey, semua smooth je. Walaupun saya lalu ikut jalan yang sunyi, gelap, menyeramkan dan tak banyak pun kenderaan yang lalu lalang. Everything went smooth lah that night, dia kata macam tu. Jadi perjalanan saya ni untuk sampai ke rumah sewa kami di Taman Saintek Pasir Gudang tu sebenarnya cuma ambil masa dalam lingkungan 3 ke 3 jam setengah je. Tapi disebabkan saya ni waktu malam tu, pada malam tu, saya gerak solo, gerak seorang-seorang je. Saya banyaklah stop, berhenti kat sana, berhenti dekat sini untuk nak hilangkan rasa mengantuk ni. Kata relax kejap sana, berhenti isap rokok, relax sana kejap, orang kata makan sikit, minum kopi, lepas tu singgah sembahyang lagi, singgah solat lagi kan. Jadinya malam tu lah saya ambil masa sampai 6 jam
untuk sampai. Lama tu. Jadi macam yang saya ceritakan tadilah, saya tak hadapi apa-apa pun masalah pada awal-awal perjalanan ni. Dan actually, memang tak ada masalah langsung lah yang saya hadap sepanjang perjalanan tu. Tapi, nak dijadikan cerita lah. Mungkin dah takdir saya, bila sampai dekat Taman Saintek tu je, baru saya kena satu ujian tau. Masuk je dalam kawasan fasa perumahan kami tu, saya pun bawa kereta lah. Slow je saya bawa kereta tau. Dan waktu ni konon-kononnya macam santai-santai lah, relax-relax, bawa kereta pun slow je kan. Dan waktu dah nak sampai dekat rumah dah tu, lorong demi lorong saya tempuh kan. Dan saya sampai di satu kawasan padang bola sepak. Dekat dia dengan rumah saya waktu tu. Dan malam tu pula bulan cerah tau. Dan mata saya yang sebelum tu dah memang rasa macam rabak, dah berat sangat sebenarnya. Tapi tak tahulah, entah kenapa boleh pula mengada-ngada nak melilau. Tengok kanan, tengok kiri, macam tak pernah tengok pula kan. Padahal memang dah selalu, memang tiap-tiap hari lalu kat situ nak pergi kerja kan. Jadinya waktu saya pun pandang sambil layan biji mata ni kan, tiba-tiba mata saya ni tertumpu pada satu objek yang ada dekat tengah-tengah padang bola tu. Saya berhentikan kereta saya kejap, turunkan tingkap, zit, matikan enjin kereta. Saya pun hidupkan sebatang rokok tau. Saya pun isap rokok lah. Relax, berhenti kat tepi padang tu, relax, isap rokok kan. Penatnya, ya Allah. Drive jauh-jauh ni. Siapa pula lah tu? Pukul 3 pagi macam ni. Takkan duk berlatih main bola lagi kat tengah-tengah padang. Dan saya tengokkan je tau gelagat orang tu. Dan rumah saya ni lebih kurang dalam 100 meter je daripada tempat yang saya berhenti tu sebenarnya. Dan sememangnya selalulah antara pukul 1 sampai pukul 2 pagi pun sebenarnya ada lagi budak-budak politeknik dengan kolej-kolej komuniti kat situ duk main futsal lagi sebenarnya. Tapi dekat court futsal, bukan dekat atas padang bola tau. Dan jarak court futsal ni dengan padang ni pun lebih kurang dalam 300 meter. Agak jauh juga tau. Dan yang paling tak boleh saya nak berani, pasal padang futsal waktu tu pun dah gelap gelita tau. Dan keadaan tu membuatkan saya rasa memang macam pelik lah kan. Jadi saya pun duk perhati orang yang tengah main bola tu lah, seorang dekat tengah padang tu. Dan saya layan je lah tengok budak orang tu kan dribble bola tu kan, timbang-timbang lah macam tu lah kan. Orang main bola macam mana kan, dia orang practice kan. Dan tiba-tiba saya ternampak orang tu slow-slow tau bawa bola tu, dia kan dribble bola tu, bawa sampai ke arah dekat tepi padang tu tau, berdekatan dengan tempat saya berhenti kereta tu tau. Time ni saya masih relax lagi, macam tenang lagi, relax, isap ukur sambil pandangkan dia kan. Tak fikir yang bukan-bukan lagi tau. Sampailah dia berhenti dalam 50 meter lah dekat depan kereta saya macam tu. Dia cuma berdiri tegak je, seakan-akan macam tengah tenung, tengah pandang pada kereta saya, tengah pandang pada saya lah waktu tu. Tak pasal apa dia ni? Tak betul ke apa budak ni? Jadinya dalam seminit jugalah kan, dia duduk di tegak je macam tu kan. Dan dia melangkah 3 ke 4 tapak tau ke depan macam tu. Macam semakin mendekati dengan kereta saya. Lepas tu dia berdiri tegak lagi, keras tu tegak macam tu kan. Tenung saya macam tadi lagi tau. Dan waktu ni kan saya perhatikan sampai abu rokok dekat rokok saya ni pun dah panjang tau. Dan saya ni masih duk fikir lagi, apa kenalah dengan mamat tu kan. Dan saya ni nak sedut rokok saya kat tangan waktu tu kan. Dan tak lama lepas tu, orang tu melangkah lagi, dekat lagi, dia jalan ke depan lagi, menapak ke depan 2, 3, 4 tapak macam tu, mendekati kereta saya. Makin dia dekat ni, makin saya boleh nampak tau muka dia. Apa ni? Ini bukan orang ni. Allahu Akbar. Time ni belang kau tak boleh start. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat start enjin kereta ni. Saya terus masuk gear, tekan minyak sampai habis. Memang laju lah waktu tu, sampai depan rumah saya. Sepantas kilat lah saya buka pintu pagar, buka pintu masuk ni, terus masuk dalam, tutup serta kunci pintu rumah tu tau. Dan lari masuk terus, orang kata baring atas katil, terus selubung bawah selimut waktu tu kan.
Dan barulah time ni saya boleh teringat yang tadi pintu pagar saya tak tutup lagi ni. Allahu Akbar. Memang dah macam tu punya bunyi kan. Memang dah tak sempat lah. Saya dah dengar dekat luar rumah saya ni duk mengilai kat depan rumah tu kan. Memang tak boleh lah nak belagak cool dah time tu. Memang dah menggigil-gigil bawah selimut tu tahu. Bila waktu tu kan saya teringat balik, saya ternampak muka yang ada sebiji mata tu terbesar macam tu terkeluar. Dan tanpa hidung dengan mulut tau. Dia macam berlubang, melopong macam tu kan. Memang taklah saya nak keluar tutup pintu pagar balik semula. Dan bila masa saya terlelap pun saya tak pasti dah terlelap ke terpengsan ke kan waktu tu. Dan siangnya saya tersedar pukul 1 tengah hari tau. Jadinya hari tu memang saya tak masuk kerja lah hari tu. Walaupun saya ni tak demam, tapi mungkinlah hantu tu lah jadi punca saya malas pada hari tu. Dan mungkin jugalah sebab hantu tu juga yang jadi puncanya rumah kami ni selalu tahu dengar bunyi guli jatuh macam dihentak-hentak kat atas lantai, tek macam tu kan. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Itulah, dia drive jauh-jauh kan. Sepanjang perjalanan cantik. Tak ada apa-apa pun kena ganggu. Tapi ujung-ujung dah nak dekat sampai rumah, dekat situ pula yang kena ganggu kan. Baiklah, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua pula Kisah yang kedua ni, dia punya cerita ni, dia pengalaman. Masih lagi kisah dekat Pasir Gudang ni. Tapi pengalaman dia pergi memancing dengan ayah dia dekat empangan Pasir Gudang. Tapi KSM tak pastilah dekat mana empangan Pasir Gudang ni. Tapi sebab KSM tak pernah pergi situ. Tapi kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsikan tentang kisah yang bagi saya ni agak seram sebenarnya. Dan kisah ni terjadi pada tahun 2006 dahulu, di mana waktu tu saya ni baru berumur 12 tahun. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Manap, kata dia. Dan saya adalah anak sulung daripada 6 adik-beradik. Abah saya dulu seorang pekerja kilang dekat Pasir Gudang tu lah. Dan sebelum abah saya ni jatuh sakit yang menyebabkan dia jadi orang kurang upaya lah. Orang kata kurang upaya untuk melakukan kerja-kerja berat ni. Abah saya ni hobi dia memang selalu pergi memancing lah, menjala lah, aktiviti menangkap-nangkap ikan ni lah. Dan abah selalu melakukan aktiviti dekat sebuah empangan dekat Pasir Gudang tu. Dan empangan tersebut dekat dalam kawasan pedalaman sedikit dan bersebelahan dengan cawangan TNB Pasir Gudang. Jadinya, nak dijadikan cerita lah. Pada satu malam, abah dengan rakan dia ni, Pak Cik Din. Pak Cik Din ni nak pergi ke empangan tersebut untuk nak mengisi masa mampang mereka lah pada malam tu dengan buat aktiviti memancing ni lah. Dan saya waktu ni terasa nak sangat tahu macam mana lah rasa memancing ni kan. Saya pun mintalah izin dengan ayah untuk nak ikut sekali. Dan abah pun kata, boleh lah. Kau pun dah besar. Boleh lah nak follow lah. Ikutlah abah. Jadinya, setelah barang semua kita orang dah siap, prepare, dah kemah-kemah, dah packing apa semua, dah masukkan dalam kereta, kami bertiga pun bertolak lah dengan menaiki kereta ayah je. Dan perjalanan tu memakan masa lebih kurang dalam 30 minit juga tau nak sampai ke situ. Dan setelah sampai dekat empangan ni, abah dengan Pak Cik Din pun turun dan menyediakan barang-barang apa yang patutlah untuk diorang bawa untuk pergi memancing tu. Dan saya waktu ni hanya duduk dekat bawah pokok yang agak rendang juga pokok tu tau. Dan dekat situlah terdapat ada buaian yang telah usang. Okey, mungkin sudah lama lah nampak gaya buaian tu memang dah buruk sangat. Memang tak ada orang gunakan lah. Dan abah pesan pada saya, Adik, nanti kalau ada dengar ke, ada nampak apa-apa ke, jangan ditegur tau. Diam je. Jangan tegur tau. Ni ingat ni abang pesan ni.
Banyak kalilah abah saya ni pesan kepada saya ni. Pesan benda tu je diingatkan daripada dekat rumah tadi sampailah kat sini. Sebelum dia nak pergi mancing, dia pesan dia ulang benda yang sama je tau. Dan sebelum abah menaiki sampan untuk sampai ke tengah empangan tu, saya tak berani nak naik sampan tu. Kerana saya ni jenis yang cepat mabuk lah orang kata kan. Dan semasa mereka bergerak ke sampan tu, saya dah perasan tau ada benda yang macam tak kena tau. Saya nampak waktu ni macam ada satu kelibat macam lembaga hitam berdiri dekat sebelah sampan yang abah dengan Cik Din ni nak naik tau. Dan sebenarnya dalam hati ni melonjak-lonjak nak beritahu kat abah, nak beritahu kat abah. Tapi sebabkan dah abah pesan macam tu daripada tadi, jangan tegur. Jadinya saya pun diamkan diri je lah. Setelah diorang ni sudah pun orang kata naik ke sampan, diorang pun dah pergi ke tengah-tengah empangan tu, saya pula tunggu diorang ni balik ke darat je lah. Saya duduk dekat tepi, dekat bawah pokok yang rindang tadi tu, hanya bertemankan dengan lampu suluh, dengan unggun api yang abah saya dah buat sebelum mereka ke sana. Jam menunjukkan pukul 12.30 malam lah. Abah dengan Pak Cik Din waktu ni belum balik lagi. Belum balik ke darat lagi. Dan saya mula fikirlah macam manalah ni kan. Diorang seorang kan. Saya kepala otak ni dah ligat berfikir kan. Kerana saya dekat situ dengan waktu tu dengan unggun api yang bapak saya nyalakan tadi dah hampir dah terpadam tau. Aduh macam mana ni kan. Dah tak tahu nak buat apa waktu ni kan. Lambatnya abah balik. Alah seorang-seorang kat sini. Api pun... Alah, api pun dah nak padam ni. Hei, mana? Dan time ni memang dah meremang habis dah saya tahu. Dengan dalam masa tengah menunggu ayah dengan Cik Din ni balik, tiba-tiba saya tengah duduk tunggu dengan dengar suara tadi tu kan. Saya terasa macam ada lendir. Pap, jatuh daripada atas pokok tu kena dekat lengan saya tahu. Ish, apa pula ni? Allahu Akbar. Ish, jangan pandang je. Tak nak. Saya mula-mulanya memang tak nak pandang ke atas tau. Tapi bila dah makin lama makin menjejer-jejer siapa benda air kat tangan saya ni, terpandang jugalah saya ke atas ni. Dan bila saya pandang ke atas tu, saya nampak satu lembaga yang mata dia merah, menyala tau, dekat atas dahan pokok tu. Dan lepas tu, saya langsung tak sedarkan diri saya ni. Dan saya hanya sedar bila abah saya kejut saya. Manap? Hei, Manap? Manap? Bangun. Manap? Nah. Ni, minum air ni, minum. Dan pada malam tu, abah dapat banyak ikan tau. Dan saya nak cerita sebenarnya apa yang saya nampak tadi. Tapi abah dah cakap, nanti kat rumah nanti baru cakap. Dah, packing, kemas semua ni kan. Dan letakkan barang-barang yang dah siap ni semua masukkan dalam kereta. Sementara abah saya dengan Pak Cik dia ni pun membahagi-bagikan ikan diorang lah ke dalam baldi masing-masing. Dan semasa nak balik ni kan, aduh, rosaklah pula. Tadi elok je kereta ni. Manap. Din, tolong Din. Kau dengan Manap, kau dua orang tolak kereta ni. Inilah terpaksa lah ni, tak boleh nak start lah pula ni. Jadi je waktu tu saya dengan Cik Manap ni pun keluarlah daripada kereta dan tolak kereta di belakang. Nasib baiklah jalan tu menurun. Orang kata jalan tu macam menurun, curam sikit kan. Ringanlah kerja kita orang menolak kereta tu. Dan Alhamdulillah kereta pun dapat dihidupkan. Sepanjang perjalanan nak balik ke rumah tu, memang kita orang dah terdiam je tau dalam kereta ni. Tak cakap apa tu. Jadi mula-mula abah pun hantar Cik Din dulu balik ke rumah. Lepas tu barulah kita orang balik. Dan abah pesan dekat Cik Din tu, kata dia basuh kaki dulu sebelum masuk rumah. Bacalah apa-apa yang patut kan, ayat kursi ke apa kan sebelum masuk rumah. Jadinya semasa saya pun sampai kat rumah ni, abah pun suruh saya basuh kaki dulu.
kan, dan terus masuk rumah. Jangan orang kata nak duduk melepak-lepak ke kat luar, jangan. Terus masuk rumah je. Dan abah beritahu saya, masuk ni kang, terus mandi apa semua, lepas tu solat dulu. Tapi biasalah kan, kalau dah nama anak lelaki, degil tu mesti ada. Dan saya taklah orang kata masuk-masuk terus mandi. Sebaliknya, saya masuk-masuk ni terus baring hati-hati dulu kan. Tapi bila saya dengar macam ada suara orang kat luar rumah tu, saya pun pergilah mengintai abah dekat tingkap tu tau. Saya perhati, mana abah aku ni kan, mana dia kan. Perhati, baru ternampak abah saya ni dekat sebelah kereta tau. Saya ternampak abah saya waktu ni seperti tengah bercakap dengan seseorang kat luar. Rupa-rupanya lembaga yang saya nampak dekat empangan tadi ikut kami balik sampai ke rumah ni tau. Kerana benda tu inginkan hasil yang abah dapat tangkap pada malam tu. Dan abah bagi apa yang patut, apa yang orang kata bagilah sikit 2-3 ekor ikan pada makhluk tu, dan terus abah pagar rumah dengan ayat-ayat suci. Dan sejak daripada kejadian tu, saya jadi tak nak lagi pergi memancing walaupun memancing dekat kolam ikan. Itulah bermulanya kisah. Saya memang tak suka sampai ke sekarang ni lah. Saya fobia bila dengar kata memancing. Dan Assalamualaikum. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Semoga anda terhibur sebab KSM ada lagi satu kisah. Kisah Pasir Gudang juga. Jadi kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, baiklah. Untuk kisah yang ketiga ni, tajuk dia minyak pemanis wajah. Tapi kisah ni masih lagi berlaku dekat Pasir Gudang, Johor Bahru. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawar lah. Dan kisah ni terjadi pada tahun lepas. Okey, kita terus dengan kisah dia. Pada pagi tu, ketika saya ni baru je pulang daripada tempat kerja sekitar jam 5 pagi. Sebaik saja saya sampai dekat rumah ni, baru je orang kata nak duduk dekat atas sofa tu, saya perhatikan mak saya ni tengah galit tau. Biasanya dia jarang pukul 5 pagi duduk galit main handphone kan. Main dia tengok je kan. Saya ni macam dah kenapa mak aku ni kan. Saya tengokkan mak saya tu sibuk. Saya pun tegur, Ibu, hai ibu ni buat apa je lah, sampai orang panggil pun tak menyaut. Dan jadinya kan, bila dah dipanggil tak menyaut ni kan, saya pun duduklah kejap sambil perhatikan je mak saya ni buat apa tau. Dan selepas beberapa minit, saya tengok mak saya tetap lagi main handphone ni tau. Jadinya selepas beberapa minit macam tu, saya pun bangun, bergegaslah masuk dalam bilik air, nak bersih-bersihkan diri kan, baru balik kerja tadi. Tiba-tiba, Mama! Mama! Ya bu, kenapa bu? Mama, Aunty Malis kau ni. Aunty Malis kau tengah nazak lah. Jap. Kita nak kena pergi Pasir Gudang ni. Kejap. Ibu nak inform adik-beradik ibu dulu lah ni. Jadinya bila dengar kisah macam tu, bila dengar berita macam tu, pada pagi tu jugalah kami ni terus bergerak daripada Melaka ni ke rumah Aunty Malis di Pasir Gudang, Johor Bahru. Jadinya saya dengan ibu ni dipelawa untuk menaiki kereta bersama-sama dengan Pak Long dengan Mak Long. Memandangkan dekat seat belakang kereta diorang ni masih ada orang kata ruang kosong. Jadi tak naklah membazir-bazir kan, duduklah sekali, naik sama-sama, boleh gerak sekali. Jadinya kami memulakan perjalanan pada pagi tu sekitar pukul 8 pagi tau. Dan akhirnya tiba dekat sana, dekat Pasir Gudang ni pukul 1 tengah-tengah hari. Perjalanan ni agak mengambil masa dalam lebih kurang yang lama sebenarnya, kerana banyak kali tersalah jalan, tersesat jalan sewaktu ingin mencari rumah Aunty Malis ni yang terletak di perkampungan lama lah dekat situ. Maklumlah kan, ini adalah merupakan satu orang kata kali pertama kami menjejakkan kaki ke rumah Aunty Malis ni selepas dia berpindah daripada Melaka untuk mengikuti arwah suaminya yang sememangnya berasal daripada Kota Masai ni. Jadi kami hanya berjumpa pada waktu hari perayaan je apabila Aunty Malis pulang ke kampung ke rumah pusaka atuk dekat Jasin, Melaka. Sewaktu sampai di pekarangan rumah Aunty Malis ni lah Mak Long tiba-tiba je suara. Zah, aku tiba-tiba rasa seram sejuk lah. Agaknya kenapa
Alah, maklum, tak ada apa-apa lah tu. Mungkin sebab cuaca lah. Tengoklah tu, cuaca tengah mendung tu. Tak ada apa-apa lah, tu perasaan maklum je tu. Sebenarnya tak dinafikan tau. Yang saya ni pun turut merasakan perkara yang sama. Rasa meremang je gitu kan. Seperti sama macam maklum rasa ni. Namun saya waktu tu hanya mendiamkan diri je. Dan sebelum saja masuk ke dalam rumah, kami lihat waktu tu tengok anti malis ni tau. Dah terlantar dekat atas katil yang beroda tu. Katil yang hospital tu lah yang ada roda kat bawah tu kan. Dekat tengah-tengah ruang tamu. Bagi nak membolehkan senang lah saudara mara yang datang kan. Untuk nak melawat, nak bacakan Yasin untuk anti malis ni lah. Jadi waktu ni mak saya, Mak Long dan Pak Long jugalah memulakan bacaan Yasin. Dan setelah selesai bersemua, kami dijemput untuk makan tengah hari dekat rumah tu lah. Yang dimasak oleh anak anti malis, Kak Su, iaitu anak sulung bagi anti malis. Dan anak anti malis ni sebenarnya mempunyai 4 orang anak lah. Yang pertama bernama Surya, ada seorang tu nama Rahmat, Sufira dan seorang lagi nama Syafiq. Dan Syafiq ni adalah merupakan anak bongsu anti malis ni. Syafiq ni sebenarnya dia jenis orang yang boleh kata nerd lah, agak pendiam orang dia berbanding dengan adik-beradik yang lain. Dari tadi saya melihat dia ni kat duduk tau. Si Syafiq ni waktu ni saya perhatikan je tau. Dia duduk je dalam bilik anti malis waktu tu. Dia termenung je dalam tu sambil memegang gambar anti malis dan orang kata minyak wangi anti malis tu. Jadi waktu ni saya macam lantaklah kan. Biar je lah kan. Malas nak ambil pot waktu tu. Mungkinlah dalam hati saya ni, mungkin si Syafiq ni tengah bersedih. Fikirkan anti malis. Keadaan anti malis yang tengah nazak waktu tu. Dan sewaktu kami makan, saya pasang-pasang telinga lah. Dengar-dengar lah orang-orang tua ni bersembang. Terdengarlah saya suara Kak Su yang sedang bercakap dekat telefon tau. Dan lebih tepat lagi waktu ni, Kak Su ni tengah FaceTime dengan seseorang yang tidak kami kenali tau. Ish, kamu ni jangan main-main tau benda macam tu. Bahaya tu. Syirik Su. Jangan terima Su. Jangan. Benda-benda macam tu bahaya. Tak payahlah ambil benda-benda syirik ni. Hei, habis tu takkan Su nak tengok mak macam ni je. Sedih hati Su ni tau. Sedih tak? Tengok mak dalam keadaan macam tu. Sampai bila kita nak biarkan dia macam tu je? Dan saya waktu ni kan tengah sibuk-sibuk pasang telinga ni kan. Weh, Mama. Lama tak jumpa. Kau apa khabar? Allahu Akbar. Aku ingatkan siapa tadi. Rupa-rupanya sepupu saya, Maria. Lama jugalah waktu tu. Saya bersembang dengan Maria tu kerana sudah lama tak jumpa. Hey, kau perasan tak? Kau ada perasan something tak? Anti malis tu kan dah berapa hari dah nazak. Tapi tak lepas-lepas lagi tau. Tadi kan aku dengar Pak Long ada bincang-bincang dengan Kak Su. Dan diorang nak panggil ustaz daripada Darushifa. Tu pun aku tak pastilah sebab apa. Kita tengok je lah dulu. Lagi satu, kau nak tahu tak? Aku sejak daripada malam tadi, daripada KL aku sampai, bulu tengkuk aku ni asyik meremang je. Seram lah. Kau tahu tak, seram sejuk. Kau tak rasa macam tu ke Mama? Aku pun rasa juga weh. Tapi aku tak cakap lah. Aku abaikan je lah. Tak nak lah aku fikir bukan-bukan. Tak berani lah aku. Dan waktu tu jam menunjukkan pukul 2.35 petang. Alhamdulillah lah, pihak Darushifa pun dah sampai daripada Pasir Gudang. Dan kat situ yang sampai, terdapatlah 3-4 orang lah yang seingat saya yang datang ni. Orang kata ahli-ahli daripada Darushifa ni. Ada seorang tu lah, dia memperkenalkan diri dia dengan nama Ustaz Ayub. Jadi tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa ni, Ustaz Ayub pun teruslah mendekati anti malis waktu tu. Sambil dia punya mulut dah tukar makamit membaca kan. Baca apa saya tak pasti tak dengar. Saya tak ada dekat kat situ. Saya cuma perhatikan daripada jauh je waktu ni. Jadinya anti malis pada waktu hanya mampu pandang je tau. Dan tak boleh bergerak, tak bercakap apa pun tau. Assalamualaikum. Maaflah jika saya nak tanya jangan ambil hati pula anak-anak saudara mara anti. Saya nak tanya je. Mak awak sebelum ni ada membeli apa-apa ke? Ataupun ada sesiapa yang tahu dia ada apa-apa ilmu ke? Mungkin ilmu yang dah diturunkan daripada nenek moyang ke macam mana. Sebabnya, kalau ikut pengalaman saya lah, biasanya kes-kes macam ni ada satu je sebab. Macam ni Ustaz, setahu saya keluarga kami ni tak ada pun mempunyai saka keturunan ataupun belaan apa-apa pun. Kenapa ya Ustaz? Kemudiannya Ustaz Ayub pun menjelaskanlah bahawanya, kata dia lah, pada badan anti malis ni ada benda yang macam penempel tau, benda yang mengikut macam tu. Dan ianya tak mahu keluar jika tiada tuan baru untuk dia.
Tiba-tiba anak kedua Aunty Malis ni, Abang Rahmat pun mencelah. Tapi Ustaz, saya pernah nampak tau. Mak saya ada simpan satu botol minyak. Minyak apa Korang pernah nampak kan? Itulah. Lupalah. Dia macam minyak botol kecil je tau. Minyak botol kecil. Lepas tu penutup dia tu warna merah. Dan botol tu memang mak saya ni tak pernah tinggalkan langsung. Dia akan bawa botol minyak wangi ni pergi ke mana saja dia pergi. Boleh tak? Tunjuk saya mana botol tu. Mana botolnya? Mana botolnya? Boleh bagi pada saya tak? Itulah Ustaz. Masalahnya sekarang ni kita orang semua dah geledah satu rumah ni. Dah puas cari merata-rata. Tak jumpa botol tu Ustaz. Tak ada dah. Dan bila dah dengar macam tu, waktu ni kan kita orang semua satu keluarga waktu tu, dah dengar macam tu, masing-masing dah berbisik-bisik lah. Macam kita orang pun boleh dapat tangkap tau. Apa yang terjadi sebenarnya pada Aunty Malis. Dan setelah tu, Ustaz Ayub pun minta izin lagi sekali untuk nak cuba bantu, nak bacakan ayat-ayat suci Al-Quran ni pada Aunty Malis dah. Dan secara tiba-tiba, Aunty Malis ni tak beliak tau biji mata tu, memang terpandang ke atas macam tu kan. Dan mengerang kesakitan lah bila dibacakan ayat-ayat yang Ustaz Ayub ni baca. Lepas tu, Ustaz Ayub ni cakap macam ni kan. Makcik cuba ikut saya baca ni boleh tak? Saya, Armalis binti Fatimah, melepaskan apa yang pernah saya pegang ini. Saya melepaskan segala ilmu yang saya telah ambil ketika dahulu. Makcik ikut makcik. Namun waktu ni Aunty Malis tak sedikit pun cuba. Nampak dia macam mata terbeliak macam tu je kan. Tak mengikutkan pun apa yang Ustaz ni suruh tau. Malah dia tutup je mata waktu tu. Dan akhirnya selepas sejam Ustaz ni baca ulang suruh Aunty Malis ni lafaz apa yang Ustaz ni cakap tadi. Akhirnya Aunty Malis pun sebutlah. Bila dia dah sebut dia tu, nampaklah dia terus badan dia daripada yang terangkat macam tu, dia terus kendur, dia terus tertidur tau. Nampak memang macam letih sangat lah. Dan Kak Su bila dah orang kata keadaan dah tenang macam tu, dah relax sikit pun, Kak Su pun jemputlah Ustaz Ayub dengan rakan-rakan dia yang daripada Darul Syifa ni minum dulu. Bila suasana waktu tu pun dah tenang sikit. Dan Aunty Malis pun nampaknya waktu tu dah tertidur, dah tenang sikit lah. Dan sepanjang waktu tu, Ustaz Ayub pun menjelaskanlah apa sebenarnya yang telah berlaku. Rupanya benda yang mendampingi Aunty Malis tu adalah jin pemanis wajah yang diambil sendiri oleh Aunty Malis ni dari seorang bomoh Jawa. Dan botol minyak tu pula adalah tempat tinggal benda tu. Namun setelah botol minyak tu hilang, benda tu memilih untuk tinggal dekat tubuh badan Aunty Malis tu. Dan itulah yang menyebabkan tubuh badan Aunty Malis ni hancur, rosak, dimakan daripada dalam. Dan Aunty Malis ni mengamalkan ilmu tu sebenarnya ada alasan. Atas alasan ingin menjaga diri dia daripada dikacau orang dan ingin mempunyai wajah yang berseri untuk menarik pelanggan pergi ke restoran dia lah. Sebenarnya waktu tu ramailah yang ingin mengenakan ataupun ada niat-niat jahat pada keluarga Aunty Malis ni yang merupakan janda ataupun ibu tunggal pada waktu tu. Dan itulah penyebabnya jadi macam tu kan. Saya bila waktu tu kan dengar macam tu, terkedu tau saya waktu tu. Besarnya lah pengorbanan Aunty Malis ni sehingga sanggup mengambil benda-benda macam tu demi melindungi anak dengan diri dia. Bayangkanlah menjaga anak-anak sendiri dan dalam masa yang sama ingin menguruskan bisnes demi kelangsungan hidup. Dan ramai pula yang punya sifat dengki. Ada je macam-macam je nak cuba buat orang kan. Betul lah. Kata pujangga, manusia sendiri yang menjatuhkan manusia. Apa pun bagi saya niat tak menghalalkan cara. Lagi-lagi melibatkan perkara-perkara yang syirik ni dan menyekutukan Allah yang Maha Esa. Dan Ustaz Ayub pun memberi nasihat kepada kami semua waktu tu. Walau bagaimanapun kita susah, macam mana pun kita payah dalam hidup kita ni, jangan lupa minta pertolongan daripada yang Maha Berkuasa, bukan daripada yang sebaliknya. Dan apabila semuanya dah selesai semua, hari Darul Syifa ni pun dah balik semua, jadinya pada petang tu lah kami semua pun bergerak pulang ke rumah masing-masing. Dan sewaktu nak balik ni kan, saya dah jalan keluar daripada rumah Aunty Malis tu, sampai dekat tepi kereta, saya buka pintu kereta. Dah buka tu, saya pandanglah ke rumah Aunty Malis tu. Waktu saya pandang tu, saya terperasan tau, ternampak ada satu lembaga hitam yang besar badan dia berdiri dekat tingkap bilik rumah kampung tu. Muka dia memang tak nampak tau. Tapi yang saya perasan pun tu memang tengah berdiri tegak je. Dan saya memang berasa takut dan terkejut sekali. Teramat-amat sangat waktu tu.
sampai saya tak sedar apa yang jadi pada saya. Saya merasa mungkin saya pengsan lah dekat tepi pintu kereta waktu tu. Sebabnya bila saya sedar-sedar je, saya dah sampai dekat perhentian RNR Seremban. Bila difikir-fikirkan semula, lama juga saya pengsan dan tertidur ni kan. Tapi apa benda lah agaknya lembaga hitam tu ya. Jadi 2 hari selepas kepulangan kami, Aunty Malis pun mengembuskan nafas yang terakhir. Jadinya pada hari tu saya terfikir, kemanalah hilangnya agaknya botol minyak kepunyaan Aunty Malis tu. Macam mana boleh hilang? Dan kalau benda tu betul-betul penting kan? Dan saya pun rewind balik ke kepala otak saya ni. Sewaktu saya ternampak Syafiq memegang gambar dan botol minyak wangi kecil yang berpenutup merah tu. Dan saya mula terfikirkan sesuatu. Waktu ni, saya pun dengan pantas mengambil telefon dan cuba menghubungi Abang Rahmat. Assalamualaikum. Abang Mat. Abang Mat, Mawar ni. Abang Mat, Mawar nak tanya sikit boleh? Waalaikumsalam. Kenapa tu Mawar? Apa ni? Ada apa-apa ke? Abang Mat, kita nak tanyalah, masa ahli Darushifa tu datang, abang kata kan, abang pernah nampak botol kaca yang arwah punya tu kan? Boleh tak Mawar nak tahu macam mana bang rupa bentuk botol tu? Sekejap saya ingat abang, botol tu saiz dia kecil je tau. Dia botol tu ada penutup warna merah. Kenapa Mawar? Kenapa tiba-tiba tanya je ni? Dan bila saya dengar penjelasan daripada Abang Rahmat waktu tu, saya terkedu tau. Terdiam 1000 bahasa waktu tu. Sah. Dalam hati saya lah, Syafiq dah ambil botol minyak kaca tu tau. Dan lembaga hitam yang saya nampak tu pun duduk dekat tingkap bilik arwah Aunty Malis tu. Yang Syafiq saya nampak duduk dalam bilik tu kan. Tapi kenapa? Adakah tuan baru kepada benda tu adalah Syafiq? Sehingga hari inilah benda tu masih lagi menjadi persoalan dalam fikiran saya. Dan berakhirlah kisah seram Malaysia pada malam ni dengan kisah yang terakhir malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada hari ini? Semoga anda terhibur dengan kisah-kisahnya ya. Disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, thank you so much guys for your support. See you in next video. Take care guys and God bless you.